Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Saya Maimunah binti Pen, pelajar OUM, Pusat Pembelajaran OUM, Sandakan Sabah. Hari ini saya ingin membentangkan hasil tugasan dari soalan 1 iaitu HBEC 4403, Kemahiran Bersosial dan Perkembangan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Melalui tugasan ini, saya telah menonton cerita filem yang bertajuk Wonder. Cerita Wonder ini berkisar tentang seorang kanak-kanak yang memiliki wajah yang berbeza dari kanak-kanak normal yang lain. Awal penceritaan dalam filem ini telah memperlihatkan bagaimana kelahiran adik ini, iaitu adik August Pullman ataupun lebih dikenali sebagai Agi, memiliki raut wajah yang berbeza. Kelihatannya dalam cerita itu, ibu dan ayah serta doktor yang menyambut kelahiran Agi sangat terkejut dan seperti berusaha ingin melakukan sesuatu terhadap bayi tersebut. Apa yang difahami melalui penceritaan ini juga, Agi telah melakukan pembedahan plastik sebanyak 27 kali bagi memperbaiki wajahnya yang sangat berbeza dari kanak-kanak yang lain. Dalam penceritaan ini juga telah diperlihatkan pembesaran adik Agi yang pada mulanya kita lihat menggambarkan minatnya terhadap sains, minatnya dalam bidang sains dan juga minat menonton cerita-cerita berbentuk fiction iaitu Star Wars, dan sepertinya adik ini sangat berminat ingin menjadi angkasawan. Dalam penceritaan ini sebenarnya lebih memberi penonjolan kepada kekeluargaan. Kekeluargaan di sini yang kita dapat lihat bagaimana perhubungan Agi dengan keluarganya, ibu, bapa dan juga kakaknya. Apa yang kita lihat, watak-watak yang berperanan mendorong Agi menjadi seorang kanak-kanak yang mempunyai kekurangan diri namun mempunyai sifat yang positif ataupun kendiri yang positif di dalam dirinya. Apa yang kita lihat di sini, watak ibunya iaitu Isabel adalah seorang ibu yang sangat baik dan berkorban untuk anaknya Agi. Ini boleh kita lihat dalam penceritaan ini bagaimana Isabel dalam tempoh 10 tahun pembesaran Agi, dia sanggup berhenti bekerja bagi membimbing Agi dan menjadi seorang guru kepada Agi di rumah, iaitu menjadi pendidik kepada Agi di rumah, iaitu homeschooling. Manakala watak ibunya ini seorang yang agak tegas namun penuh semangat dan banyak memberi dorongan yang padu kepada Agi. Watak ayah Agi pula iaitu Ned Pullman digambarkan seorang yang sangat baik hati, dan dalam penceritaan ini dapat kita lihat bagaimana dia berusaha untuk memberi kegembiraan, keriangan kepada Agi dan berusaha agar Agi yakin bahawa masalah dalam hidupnya, kekurangan yang ada pada dirinya itu adalah cabaran biasa. Watak seterusnya yang kita lihat iaitu watak kakak kepada Agi, iaitu Bia. Bia adalah merupakan anak sulung dan kakak kepada Agi. Dalam cerita ini digambarkan bagaimana Bia telah kehilangan kasih sayang dari ibu bapanya kerana tumpuan yang diberikan oleh ibu bapanya kepada Agi. Namun begitu sikap, tanggungjawab dan perhatian Agi tidak pernah kurang, walaupun Bia boleh dikatakan seorang yang telah kehilangan kasih sayang itu, tapi kasih sayang dia berikan juga kepada adiknya Agi kerana dia juga sangat sayangkan adiknya Agi. Dalam cerita ini, nilai kekeluargaan dapat kita lihat bagaimana komunikasi itu adalah amat penting. Apa yang kita lihat dalam cerita ini ketika mereka sekeluarga berkumpul ketika makan malam.
Dalam aktiviti makan malam, ibu Egi iaitu Isabel dan juga ayah Egi iaitu Encik Ned sentiasa memberi ruang terbuka dan mendengar cerita anak-anaknya melalui pengalaman mereka di sekolah, apa yang mereka lalui, dan memberi cerita-cerita pengalaman mereka sendiri yang mampu menarik minat dan semangat kepada anak-anaknya. Komunikasi ini sebenarnya sangat berguna, adalah memberi ruang terbuka agar kita mampu memberi pendapat dan meluahkan perasaan hati masing-masing. Dan di samping itu kita mampu memberi semangat kepada seseorang melalui komunikasi. Apa yang saya lihat, komunikasi keluarga Encik Fulman ni sangat baik sekali, kerana dengan komunikasi yang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, dorongan dan semangat, tunjuk ajar, pengalaman yang berguna, telah menjadikan anak-anak Encik Fulman iaitu Egi dan Via seorang yang bersemangat. Dalam cerita ini juga boleh kita perhatikan nilai dan sikap persahabatan. Egi seorang yang istimewa, walaupun mempunyai paras wajah yang berbeza dari rakan-rakannya, namun nilai positif yang ada dirinya yang telah terbentuk bermula dari rumah menjadikan dia seorang yang tenang, baik hati dan pemaaf. Pada mulanya, Egi tidak mempunyai sahabat baik pun. Namun dengan sikap dan nilai positif, kendiri positif yang ada pada dirinya menjadikan dia mendapat seorang kawan yang baik iaitu Jack Will. Jack Will pada mulanya sebenarnya bersekongkol dengan rakan-rakan lain agar membuli dan memulaukan Egi. Namun sikap yang ditunjukkan oleh Egi yang mempunyai sifat bertoleransi, pemaaf, baik, sabar dan tenang menjadikan Jack Will mengambil iktibar bahawa Egi adalah seorang kawan yang sangat baik dan berbeza dengan rakan yang lain, dan dia sangat rugi andainya dia melepaskan sahabat yang baik seperti itu. Apa yang kita lihat dalam cerita ini? Bagaimana seorang kanak-kanak yang tidak mempunyai kelebihan fizikal yang lain dari segi paras rupa, namun mempunyai intelektual yang sangat baik, mempunyai kendiri positif yang sangat baik. Semua ini dia pelajari daripada keluarganya. Seperti yang kita tahu dalam teori Albert Bandura. Albert Bandura menegaskan bahawa kanak-kanak ini banyak melihat dan memberi orang tuanya adalah sebagai model dalam kehidupan. Apa yang Egi lakukan adalah apabila melihat kepada ibu bapa dan keluarganya sendiri, mereka adalah merupakan model dalam kehidupan Egi, seorang yang penuh kasih sayang, lemah lembut, semangat, baik hati dan juga mempunyai dorongan yang positif di dalam diri. Tidak memandang kelemahan itu adalah sesuatu yang jauh dari orang lain, tetapi kelemahan itu adalah satu kelebihan pada diri sendiri. Secara keseluruhannya, cerita ini menggambarkan, memberi beberapa kata-kata positif kepada setiap individu yang menonton cerita filem Wonder ini. Yang pertama sekali, nilai keibubapaan. Keibubapaan adalah sangat penting di dalam mendorong anak-anak untuk lebih maju ke hadapan. Sebagai contohnya, ibu bapa Ode iaitu Isabel dan Ned, walaupun mereka mempunyai kerjaya yang menuntut mereka sibuk, namun mereka tidak pernah mengabaikan dan melupakan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka yang berbeza dari kanak-kanak lain iaitu Egi. Mereka memberi kasih sayang, memberi segala keperluan dalam kehidupan Egi agar tidak tersisih dari orang lain, memberi pendidikan agar dia tahu bahawa kemahiran bersesuaian itu sangat penting bagi membentuk jati dirinya di masa hadapan. Apa yang paling penting sekali, kemahiran keibubapaan itu haruslah ditunjukkan kepada anak-anak kerana ibu bapa adalah model utama kepada anak-anak. Yang seterusnya, sifat keyakinan diri yang ditunjukkan oleh Egi, bagaimana dia menghadapi keadaannya ketika berada di sekolah. Walaupun orang lain beranggapan dia adalah kanak-kanak yang luar biasa dan pelik,
namun dia berusaha untuk menunjukkan itu adalah keistimewaannya. Ini terbukti dengan keistimewaan yang ada pada Egi yang memang bijak dalam bidang sains. Dia sangat berkemahiran dalam bidang sains dan tahu soalan-soalan yang berkaitan dengan sains ini. Contohnya di dalam ujian yang diberikan oleh gurunya, Egi telah membantu Jacques untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh cikgunya. Dengan cara ini dia telah meyakinkan Jacques, iaitu kawan barunya, untuk bersedia menjadikan Egi kawan baik kerana bersedia membantu di dalam kesusahan. Secara keseluruhannya, cerita ini juga menunjukkan bahawa jangan sesekali kita memandang kekurangan seseorang itu adalah sesuatu yang menjijikkan ataupun memberi kepada impak yang negatif kepada kita. Sebenarnya setiap orang mempunyai kelebihan tersendiri dan mempunyai baik buruk di dalam kehidupan. Terpulanglah kepada kita sebagai individu mengolah kejayaan kita, walaupun setiap kita berbeza dari segi fizikal ataupun kehidupan. Saya akhiri dengan kata-kata saya bahawa setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memang berbeza. Yang penting kita mempunyai usaha, tanggungjawab, sokongan moral dan yakin apa yang kita lakukan adalah yang terbaik bagi memperbaiki kelemahan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih.